Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, marilah kita sama-sama bangun, berdiri untuk kita mendengar ucapan terakhir pada persidangan pada hari ini. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Umum Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sila duduk. Terima kasih. Saya juga setuju dengan pandangan rakan-rakan. Kongres tahun ini istimewa. Istimewa kerana persiapan, istimewa kerana kerajaan negeri, tetapi paling istimewa kerana sumbangan dan penyertaan saudara-saudara dan saudari yang cukup bermakna. Isu yang dibangkitkan oleh Presiden dalam ucapan dasar tentang isu kekebalan raja-raja. Isu itu disentuh ringkas. Ia telah mengundang banyak pandangan termasuk kritikan. Saya ingin tegaskan prinsipnya. Kalau kita pilih sistem ini, sistem raja berperlembagaan, constitutional monarchy, kita kena terima peraturan dan konsepnya. Negara-negara yang terima sistem republik, Perancis dan lain-lain, termasuk Amerika Syarikat, masih memperuntukkan kuasa yang banyak, termasuk prinsip kekebalan kepada presiden-presiden negara tersebut. Sebab itu, pada hemat saya, apa yang dilakukan dulu adalah satu keterlanjuran. Yang dihebahkan ialah kuasa raja dikembalikan kepada rakyat. Yang berlaku ialah kuasa raja pulang kepada Perdana Menteri. Maka kita harus betulkan, konsepnya bukan kuasa mutlak seperti mana kuasa sistem kerajaan atau raja yang mutlak. Tidak. Negara ini telah memilih raja berperlembagaan, demokrasi berparlemen. Maknanya raja yang tunduk kepada prinsip perlembagaan dan undang-undang. Tetapi kemuliaan dan derajat raja-raja harus dipelihara. Maka sebab itulah kekebalan harus diberikan semula, terikat dengan peraturan perlembagaan dan undang-undang yang harus ditetapkan. Kedua, isu calon Kuala Terengganu. Ada yang mengatakan kalau baik, kata Wakil Terengganu, kita mintalah. Tapi saya ingin menekankan di sini keputusan muktamad, keputusan Pakatan Rakyat, Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat. Tetapi sebelum itu, mari saya jelaskan semangat muafakat ini. Semangat muafakat ini beginilah. Maknanya ada kesediaan untuk kita berunding, tunjukkan kesediaan membantu dan dibantu. Dan dalam konteks ini, kerana baru lagi pilihan raya diadakan dan kerusi itu diperuntukkan kepada PAS, maka seandainya Majlis Pimpinan memutuskan calonnya PAS, kita dari keadilan akan memberi sokongan yang cukup padu kepada calon tersebut. Suara yang dilahirkan oleh rakan-rakan dari Perlis, Sabah, Sarawak cukup menakjubkan. Dan saudara-saudara dari Sarawak beritahu saya dan saya setuju. Saudara pilih badan lain, parti politik lain, UMNO atau Barisan Nasional. Dalam sejarah di Semenanjung 51 tahun, sejarah Sabah Sarawak 45 tahun bersama Malaysia, belum pernah wujud satu wadah politik yang memberikan ruang semuanya dengar semua masalah kaum sebagai kaum kita, dan kita dengar dengan tekun, dengan teliti, dengan penuh rasa simpati. Tahniah kepada saudara kerana saudara benar, konsisten, tuntas mempertahankan prinsip perjuangan ini, bahwa perjuangan ini seperti mana disebut oleh pensyarah saya,
Dr. Syed Hussein Ali adalah perjuangan rakyat. Kalau benar kita kata kita ini perjuangan rakyat, maka hak rakyat mesti dinobatkan. Dan rakyat itu mungkin namanya orang Ulu, atau Melayu Pelih, atau Kelantan, atau India, atau Cina. Ya, hak rakyat yang kita sudah bersumpah dan berikrar untuk mempertahankan dengan seluruh jiwa raga kita. Sekarang kita merdeka. Merdeka tidak bermakna menghalalkan, rompakkan oleh golongan pribumi. Sebab itu, saudara, lawan this culture of fear. Fight them and fight them hard dengan seluruh kekuatan kita. Dan saya yakin tidak ada yang mustahil dalam kamus kita. Kita lawan untuk apa? Untuk kembalikan tanah kepada rakyat. Kita lawan untuk apa? Kerana nak turunkan harga pembelian senjata yang dirompak oleh kalangan tertentu. Kita lawan untuk apa? Nak turunkan harga minyak. Kita lawan untuk apa? Rendahkan harga barang. Kita lawan untuk apa? Untuk tingkatkan mutu pendidikan rakyat. Apa salah di situ? Bukankah lawan itu lawan pertahankan hak? Semalam saya sebut persetankan dengan orang yang mengeji, memfitnah dan mengata kita. Kita lawan dengan seluruh kekuatan yang ada. Lawan tetap. Kadang-kadang kesempatan itu bangkit. Tak semena-mena. Orang Dayak yang diam, sekarang dari orang Ulunya ke Bidayuhnya ke Dayak Ibannya dan Melanaunya sudah bergema kekuatan. Mereka bangun kerana letih, dah mual, puluh tahun tak ada cerita lain. NCR, 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 tak selesai. Apakah pemimpin peka? Dia tak peka. Apakah buta? Dia tak buta. Tetapi tidak siapa yang pedulikan nasib si Dayak di rumah panjang. Sudah kita yang di Semenanjung, Melayu, Cina, India, mesti turun dengan dipimpin oleh orang Dayak, Melayu, Cina, Melanau di Sarawak. Kita ke Sarawak, dipimpin oleh mereka, kita bantu mereka dan robah peta politik Sarawak. Itu tekad kita. Mereka boleh permainkan kita. Ini hanya perkembangan untuk berikan kejutan baru, saudara. Tetapi soal kita melangkah ke Putrajaya, apa juga yang saudara ataupun golongan yang sinis mengatakan, saya jawab dengan tegas. Insya Allah tidak lama lagi kita tetap bertapak di Putrajaya. Dalam masa yang singkat, apa yang diimpikan oleh rakyat Malaysia, negara yang merdeka dan berdaulat, tunduk kepada undang-undang, benci kepada rasuah, benci kepada kezaliman dan bela nasib rakyat, akan tercapai dalam masa singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang